Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luqman Nimir bin Yaakob akan mengupaskan secara ringkas tentang penipuan kewangan. Pada era globalisasi ini, masyarakat lebih terdedah dengan isu penipuan yang berkaitan dengan penipuan kewangan. Pengusaha platform sindiket penipuan ini diibaratkan seperti cendawan tumbuh selepas hujan. Penipuan kewangan boleh berlaku dalam pelbagai bentuk, daripada mencuri maklumat peribadi, skim permainan wang, sehingga penipuan pelaburan cepat kaya. Sindiket ini bergiat aktif suatu negara sedang menghadapi saat getir penularan wabak COVID-19. Hal ini kerana masyarakat yang sedang terkesan dengan status kewangan mereka telah memberi peluang kepada si penipu membina dahan yang subur. Sebelum saya mengupas dengan lebih lanjut, mari kita saksikan lakonan semula panggilan di antara Investigation Officer Inspektor Afgan dan mangsa Emir Ajmain. Silakan. Assalamualaikum tuan. Ya, Waalaikumsalam. Maaf mengganggu tuan. Saya nak maklumkan bahawa saya telah ditipu. Ditipu? Apa maksud encik yang encik ditipu? Saya dah melaburkan sebahagian daripada duit saya dalam satu aplikasi ni tuan. Okey cik, sebelum tu saya perlu mendapatkan sedikit maklumat. Boleh saya tahu saya tengah bercakap dengan siapa? Maklumat saya, dia baru 22 tahun. Saya asal daripada Seremban Negeri Sembilan. Okey baik cik. Okey, sebelum tu saya nak tahu aplikasi apa yang encik guna untuk melabur ni sebenarnya? Kalau tuan pernah dengar, nama aplikasi tu Like and Share tuan. Dia aplikasi yang kita hanya perlu buat tugasan ringkas untuk mendapatkan keuntungan tuan. Like, share. Saya pernah dengar juga pasal aplikasi ni. Jadi apa sebenarnya yang encik kena buat untuk nak meraih keuntungan tu? Tugasan dia amat mudah tuan. Saya hanya perlu like dan juga menonton beberapa video di YouTube. Itu sahaja tuan. Itu yang apa diarahkan sepanjang saya menggunakan aplikasi tersebut tuan. Oh, itu sahajalah. Jadi kiranya macam mana bentuk keuntungan yang encik dapat tu? Saya agak keliru juga pasal like share ni. Betul tuan. Setiap tugasan yang saya buat, saya akan dapat ganjaran. Contohnya kalau saya like satu video, saya akan dapat RM1. Macam itu sahaja? Kiranya encik perlu melakukan tugasan yang sangat mudah dan sangat mudah juga untuk mendapat keuntungan. Ya tuan, saya tidak sepatutnya terpedaya dengan hilah mereka tuan. Okey, tak apa cik, tak apa. Mohon bersabar ya. Tapi saya nak tahu dah berapa lama dah encik gunakan aplikasi ni, platform ni untuk menjana pendapatan? Bulan ini merupakan bulan yang keempat tuan saya menggunakan aplikasi tersebut. Tadi encik kata encik dah ditipu. Jadi encik ada melabur sejumlah wang ke kat dalam aplikasi ni ke, ataupun dekat pengusaha platform ni ke? Ada ke cik? Atau encik dipaksa ke untuk melabur? Saya nak tahu benda tu encik. Mereka tak paksa saya tuan. Saya sendiri yang masukkan duit dalam aplikasi tersebut. Sebab saya rasa kalau saya masukkan duit, saya tambah, saya akan dapat untung lebih. Saya minta maaf lah cik tapi saya memang berniat nak tahu apa yang mempengaruhi cik untuk sampai cik melabur duit dekat platform yang semacam ini. Saya terpedaya dengan jumlah keuntungan yang mereka tawarkan tuan. Kalau kita invest lagi duit, kita tambah lagi duit dalam akaun, dalam aplikasi kita akan dapat buat lebih banyak tugasan. Bermaksud lebih banyak tugasan, saya akan dapat lagi banyak keuntungan tuan. Mereka menjanjikan lagi banyak kita melabur, lagi banyak keuntungan yang kita akan dapat. Itu yang apa mereka janjikan kepada saya tuan. Okey baik cik. Jadi sekarang ni saya nak tahu dah berapa amount duit encik yang encik laburkan dalam platform ni. Saya sendiri tak sedar apa yang saya dah buat. Saya dah
melabur lebih kurang dalam RM10,000 dan tidak termasuk duit pendahuluan yang saya telah laburkan pada awal-awal saya mula berjinak dengan aplikasi ni tuan. Okey, baik Encik. Jadi kalau Encik ada apa-apa maklumat ke apa ke selepas ni, boleh terus hubungi saya dan sampaikan maklumat tersebut lah. Jangan risau, pihak polis akan jalankan siasatan pasal tentang pelaburan Encik ni. Okey, terima kasih tuan. Berikut merupakan situasi yang dihadapi oleh mangsa Emir Ajmain. Bagi mengelakkan anda terjerumus di dalam perangkap si penipu, berikut merupakan beberapa langkah yang dapat membantu anda. Pertama, anda perlu lebih peka dan menyelidik terlebih dahulu sebelum memberikan maklumat peribadi anda kepada mereka yang membuat panggilan atau menghantar SMS bagi mempromosikan maupun menawarkan produk dan perkhidmatan. Anda boleh menjadi lebih peka mengenai penipuan ini dengan mendapatkan maklumat melalui bacaan akhbar maupun media sosial ataupun melalui perkongsian daripada rakan anda dan juga kenalan anda. Kedua, berhati-hati dengan pelaburan yang menjanjikan pulangan yang tinggi yang tidak logik. Sebagai contoh, anda ditawarkan untuk menerima 50% keuntungan daripada amaun pelaburan anda yang telah anda laburkan dalam jangka masa yang pendek. Pelabur perlu peka terhadap kadar pulangan yang dijanjikan kerana kadar pulangan yang tinggi sukar untuk dicapai. Hal ini merupakan helah yang digunakan oleh si penipu dengan menabur janji manis. Ketiga, anda perlu menyemak latar belakang sesuatu pelaburan sebelum anda mula melabur. Rujuk platform yang disediakan oleh pihak berkuasa atau scam alert di laman sesawang LHDN yang menerangkan modus operandi serta memberi nasihat supaya orang ramai berwaspada terhadap sindiket penipuan percukaian. Sebagai info tambahan, Bank Negara Malaysia juga menyediakan laman sesawang amaran penipuan yang menyenaraikan syarikat dan kes yang sedang disiasat melakukan penipuan kewangan. Ia platform yang amat berguna bagi menyemak kesahihan sesuatu pelaburan. Memulakan pelaburan itu merupakan inisiatif yang bijak. Tetapi, adakah anda bijak untuk mengatasi penipuan kewangan? Sekian sahaja bersama saya, Luqman Emir bin Yaakob. Assalamualaikum.